selama mak mengalami? Ada masuk ubat. Bila darah kita tu tinggi sangat, kita dah masuk ubat dah. Kita tak boleh duduk rumah dah. Sebab dia tinggi sangat. Darah tu sampai 290. Oh, tinggi sedih 290. Ya. Itu sudah mau iyalah, tapi makcik tak ada pingsan, tak ada boleh apa. pingsan tu. Itulah dia orang tahan di hospital kadang sampai 2 minggu, 3 minggu macam tu. Bila dah turun balik, dah okey, dah normal, dia baliklah. Hanya sentiasa dibekalkan ubat. Tapi ubat memang makan sentiasa dah. Ubat memang makan sentiasa. Sentiasa. Oh. Di sini kita ada satu ubat punya gambar kan? Itu gambar. Saya tengok itu gambar, saya pun terperanjat satu paku. You makan sepaku. Yelah, itu 1 bulan punya. Macam-macam sebulan. Bukan hari-hari makan 1 paku. Doktor bagi 1 bulan sekali. 1 bulan. Jadi bermakna 1 bulan sekurang-kurang pun makan 1 paku. Dia memang bagi 1 bulan 1 bulan. Dah tu kita macam makcik 3 bulan sekali pergi hospital kan. Jumpa pakar punya. Dulu dia orang bagi macam 2 minggu ke apa, tapi sekarang orang sakit dah banyak kot. Dia bagak buat macam tu lah. Jadi kita sentiasa makan sendirilah. 1 hari sekali makan. Ada makan pagi, ada makan tengah hari, ada makan malam. Okey. Sebelum ni jadi bila tak makcik gunakan biodiversity ni? Itu makcik menggunakan tu pasal makcik dah kena angiogram. Makcik yang dapatnya yang kali kedua lah. Makcik masuk angiogram dapat pasal 5 tahun anak saya masuk ni kan. Saya nak, sebab ini biodiversity kenal daripada anak yang berbawalannya. Saya dapat saya. Bagi anak kongsikan sikit. Boleh tuan ceritakan sedikit daripada mak mula menggunakan sebelum dengan selepas, apa perbezaan yang anak tengok itu? Okey, ibu saya ni dia aktif. Jadi kalau masa dulu dia punya blood pressure dia 180 ke 200, dia masih boleh bekerja. Dia masih boleh berjalan. Jadi kita terlalu risaukan dia lah kan. Bahaya itu. Jadi pada satu hari tu dia terpaksa buat endogram. Jadi bila setelah buat endogram tu dia telefon dengan saya. Dia nak ikut saya balik lah. Jadi dia telefon dengan saya dengan emosi kan. Jadi kita tak sampai hati. Kita kata mesti nak ambil mak juga. Jadi kebetulan saya punya kawan Cik Ali Bacik, dia kata dia ada kenalkan. Jadi saya bagi cuba dia pakai. Jadi kita nampak dia punya pergerakan dia dah slow. Jadi macam doktor bagi tahu selepas buat endogram tak boleh masak, angkat sudip pun tak boleh sebenarnya. Tapi dia masih nak buat lagi. Dia tak boleh pun dia buat juga. Sebab dia dah biasa aktif kan. Jadi saya bila dia saya ambil dia, saya dalam perjalanan daripada Kuala Lumpur ke rumah saya di Seremban, saya suruh dia sandar di biodiversity. Oh, menyandar di belakang. Dalam kereta. Okay. Jadi masa tu pula saya ambil dia waktu lebih kurang dalam pukul 10. Jadi kita ada urusan di pejabat kerajaan untuk urusan mak saya. Jadi saya sampai di Seremban tu lebih kurang dalam pukul 4 lebih. Jadi yang memeranjatkan saya, dia masih aktif. Jadi dia terlalu masa dulu kita boleh nampak dia punya perubahan lemah. Jadi bila saya dah sampai ke Seremban, kita pergi ke shopping kompleks nak beli barang untuk persediaan dia. Saya suruh dia duduk dalam kereta. Jadi dia kata, mak nak lah, mak rasa sihat. Dia cakap. Jadi dia tak sedar sebenarnya kan. Jadi kita pergi. Bila masuk ke Jaya Supermarket tu, kita dah penat dah jalan tau. Tapi dia kata, mak okey ke? Kita akan tanya dia. Mak masih kuat? Masih kuat lagi. Okey, mak okey. Itu baru berapa jam untuk dalam kereta dia berpeluk macam ini? Saya rasa dalam perjalanan tu on and off lah. Jadi bila sampai di rumah, saya ingatkan dia boleh rehat ke baring ke, tapi dia aktif lagi tau. Jadi saya kata biar betul saya kata. Jadi lepas tu bila malam besok pagi subuh, kiranya hari pertama jugalah kan. Saya waktu subuh kita bangun, tengok dia dah bangun dan dia mengatur barang-barang pinggan mangkuk di dalam rumah tu. So kerja dalam dapur sudah pancikat. Dalam almari kan.
Jadi saya kata, saya takut, saya kata jangan buat. Dia kata tak apa, mak rasa okey, dia kata. Itu ialah hari kedua pagi. Dalam masa 24 hours, tak sampai 24 hours. Jadi masa hari ketiga, saya pastikan sebelum keluar rumah kesihatan mak saya macam mana. Dia kata okey. Jadi saya pergi ke klinik Satu Malaysia. Saya nak check dia punya BP sebab alat BP tu saya tak belum beli lagi. Jadi bila saya check, saya explain dengan nurse yang sedia ada kat situ. Jadi bila dah check tu, dia bagi tahu dengan bila dia tunjukkan rekod logbook tu, bacaan ibu saya 134. Sudah normal. Sudah normal ya. Selepas 3 hari. Selepas 3 hari. Selepas 3 hari. Selepas 3 hari saja. Jadi saya selalu nasihatkan dia minum air banyak. Jadi kita kena pantau dia lah. Kadang-kadang orang tua dia lupa kan. Jadi selepas tu, selepas lebih kurang dekat seminggu, saya kena pergi ke Kuala Lumpur untuk hantar dia medical check up bahagian telinga. Hospital mana? Di hospital besar. Hospital besar Kuala Lumpur. Jadi kebetulan masa tu kita check lagi dia punya darah. Jadi bila check lagi, dia punya bacaan tu jadi 1, 2, 3. Oh, lagi cantik lagi ya. Cantik. Jadi saya kata biar betul. Saya cakap ni bacaan tekanan darah rendah ke atau macam mana kan. Tapi sebelum ini memang dia punya darah tinggi tak pernah jatuh sampai 1, 2, 3 ke 1, 3, 4 yang ke? setahu saya tak pernah rendah dari 160. Oh, tak pernah rendah 160. Selama 40 tahun kan mak? Dalam 3-40 tahun ini tak pernah jatuh 160. Selepas biovelocity tidur 4 hari. Dan sebenarnya bacaan tu pun dah mengatasi saya. Oh, mak lagi energi daripada Tun ya. Tapi kemudian ni kita ada follow treatment di IJN. Jadi saya dah bercakap dengan kaki tangan di sana, dan kita pun dapati bahawa tak perlukan sangat pemerhatian yang terlalu berat lah. Dia kata bacaan tu okey, kesihatan dia okey, hanya yang kita perlu pantau dia. Dan saya sebagai anak, saya mesti pastikan bacaan tekanan darah tinggi dia stabil lah. Ya, tapi sekarang tengok ibu sihat. Dan dia pun sebenarnya bila kita bercakap dengan dia, dia refleks cepat. Tindakan dia sekarang refleks memang cepat. Kalau masa dulu dia pandang toleh kat kita, lambat bila kita panggil dia kan. Sekarang dia bila kita cakap, dia respon cepat. Mungkin dia tak sedar lah. Kalau tidak dulu macam Robert ni, macam lambat-lambat macam ni. Ini pantas velocity. Sekarang skor okey. Jadi kalau kita panggil dia, kalau masa dulu dia pusing macam slow motion macam ni kan. Sekarang sudah aktif lah. Macam sekarang kalau awet dia muda pandang kita lah. cepat. Dan dia boleh respon dengan you cepat. Ya, boleh macam nampak berbeza. Tadi bercakap dengan dia kan, dia boleh respon cepat. Tun sebenarnya Tun rasa macam mana tu bila orang kata bila dah hadiah kepada mak satu velocity, mak dah respon yang sangat positif. Saya alhamdulillah, saya bersyukur sangat. Sebabnya dia pernah mengadu dengan saya, dia kata lepas buat endogram ni jantung dia tak boleh berfungsi dengan baik, dia rasa melekap sebab tak cukup oksigen mungkin. Tak cukup oksigen. Jadi pernah satu ketika dia 2 hari dia tak pakai sebab dia pergi ke rumah adik-beradik yang lain. Dia telefon dengan saya, dia kata mak nak biovelocity. Wah, kena telefon tu. Biovelocity boleh membekalkan oksigen yang cukup kepada dia. Jadi mungkin masa tu dia baru pakai. Jadi kita nak pakai benda ni konsisten dan lama untuk kesihatan dia lebih baik. Sebab tak ada apa yang lebih berharga daripada kesihatan kita lah. Dan kita nak mak kita selalu ada dengan kita. Ya lah, begitu bagus ah. Jadi ada apa akhir kata nak sampaikan kepada semua orang? Pada saya cadangkan siapa yang dengar ni dan tahu tentang produk ni, pakailah. Even though untuk bukan untuk ibu bapa kita sahaja, kita juga untuk kesihatan kita. Okey. Amalkan. Itu saja. Terima kasih kepada Nama saya Rusna Binti Haji Muhammad Saad, umur saya 51 tahun. Berasal dari? Saya dari Kelang, Selangor. Oh, Kelang. Kelang, Selangor. Dekat dengan Kelang mah. Okey. Jadi sebelum ini ada apa masalah menghadapi dengan Kak yang mana? Masalah saya sakit perut. Pada tanggal 25 bulan Disember, saya mengalami sakit perut. Dari pukul 8 sampai pukul 3 subuh, saya mengalami sakit tak berhenti-henti. Suami saya balik dari kerja,
terus ngurut saya tapi tak baik-baik. Terus mengantar saya hospital. Sampai di hospital saya ditahan wad. Masuk wad saya pingsan. Pingsan. Ini dah tahun 2009. 2010. 2010. Oh, okey. Saya terus dimasukkan ICU. ICU. Abang tolong cerita. Dia cakap dia masuk pingsan, masuk ICU, memang dia tak sedar lagi. Itu jangan abang sedar. Abang kongsikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Arifin bin Muhammad. Ya. Isteri kepada suami kepada Rosna. Dia mengidap sakit perut dalam perut lah kan. Okey. Kemudian saya bawa dia pergi Dekat sikit. hospital. Ha. Sampai di hospital, masuk sampai hospital dia kena ICU lah. Masuk ICU. Masuk ICU lah. Jadi dah masuk ICU lebih kurang dalam 1 bulan lah. 1 bulan dalam. Tak sedarkan diri langsung. Dalam 1 bulan tak sedarkan diri langsung. 1 bulan dia duduk dalam hospital. Oh, tapi dia tak sedar berapa hari? Dia tak sedar berapa hari? Lebih kurang dalam 14 hari. 14 hari ya? 14 hari dia tak sedar. Dia tak sedar diri. Oh, okey. Dia tak sedar diri lah. ICU kan, maklum lah kan. Tapi doktor disahkan apa sakit dia? Apa sakit dia? Sakit. Dia mengandungi apa? Empedu. Mempedu dalam ada batu. Ada Batu batu karang. dalam empedu. Batu karang dekat batu karang empedu. dalam empedu. Okey. Lepas tu? Lepas tu doktor nak operate. Dia nak operate. Jadi bagi pihak anak saya dia tidak membenarkan lah. Okey. Pihak doktor nak operate dia. Okey. Pasal anak saya ada itu kan. Jadi dia tak bagi lah. Tak bagi dia operate. Lepas tu? Tapi doktor tinggal dululah. Habis saya pun balik rumah. You bagi apa makan? Bagi apa? Nak balik rumah apa semua, saya nak makan, doktor telefon. You punya makan apa? Garam bolo. Saya bukan. Saya nak makan nasi lah dulu. Ni cerita lah. Cerita dulu lah kan. Betul-betul lah Cerita dulu. Kemudian Sabar Sidiam, sabar. doktor telefon saya. Saya, dia kata, Arifin, you cepat datang. Dia cakap macam tu lah. Isteri awak nak masuk hospital, masuk ni ICU. Masuk ICU. Wah, saya kurang kabut lah. Saya pergi tengok, dia dah masuk. Masuk wap. Dah masuk ICU. semua dah. Pakai itulah, macam semua wire. Pakai pipe. Semua pakai wire. Wire. Okey. Pakai wire kan. Okey. Jadi saya pun tak boleh buat apa. Apa lagi nak cerita? Tersentuh hati. Seorang suami yang begitu sayang, begitu cinta pada seorang isteri. Suami yang cukup hebat. Joy Hai confirm hebat. Selama sebulan saya tak bekerja. Saya bercuti kerja menjaga dia kat dalam hospital. Cuti 1 bulan untuk jaga. Jaga sebulan. Tidak bekerja. Lepas tu yang dia 1 bulan dia baru balik. Bawa balik. Doktor kata, okey. Kaki dia pula tak boleh jalan. Kaki tak boleh jalan. Tak boleh. Kenapa kaki tak boleh jalan? Mungkin efek daripada ubat. Doktor buat injection ke? Mungkin lah. Jadi, sampai kaki dia tak boleh jalan. Jadi doktor bagi apa itu? Putih-putih ni. Kasut ini. Kasut. Dia pakai. Tapak ini. Tapak. Tapi dia ada stokin. Dia ada stokin. Tapak ini pasang dekat kaki sana. Jadi dia boleh tahan lah. Boleh tahan. Kalau tidak dia langsung tak boleh berdiri. Tak boleh, jatuh. Dia dia jatuh. Okey. Jadi dia dekat rumah pakai ini berapa lama selepas? Lebih kurang dalam tak lama lah. Sebulan. 3 bulan menggunakan kasut ni. Pakai. Lepas tu pakai tongkat. Pakai itu. Kereta sorot. Kursi roda dengan kasut ni sekali. Lepas tu anak saya pula dia ni kan. Perkenalkan baju velocity. Anaknya. Okey. Lepas tu? Jadi pakai ni try lah kan. Mula saya tak yakin. Saya tak yakin benda ni. Saya pun fikir juga. Fikir. Okeylah jam. Saya anak nama baru jam. Okeylah beli. Apabila beli
Saya pun try. Letaklah di atas katil kan. So, malam tidur benda ni macam merayap. Oh, merayap. Tengok. Benda ni bukan benda ni ya? Ni. Oh, benda ni. Benda ni. Sorry Lepas tu. Wah, apa pula efek ni kan? Ada benda-benda kacau. Benda-benda kacau. Macam semut-semut ke macam? Saya pun tanya isteri saya. Saya pakai tilam ni macam merayap-rayap, apa hal? Betul ke tak betul? Tapi tak ada gatal ya, tak ada gatal. Gatal tak ada. Tak ada lah. Tak gatal, tak okey gatal. Jadi saya pun try lagi. Rasa macam nak mayat semut. So berarti darah di seganjang. Kemudian saya bangun pagi, badan sihat. Saya tanya dia, macam mana kau punya badan? Okey. Dia kata dia pun try berdiri. Dia berdiri, jalan. Dia tak pakai tongkat lagi. Tak pakai tongkat? Tak pakai. Saya tanya dia. Subhanallah. Dia pun berjalan. Tak pakai pimpin tu, pelan-pelan. Maknanya yang ni pun tak ada? Ni tanggal lah. Tongkat tak ada? Tak ada. Terus bangun pagi tu selepas satu malam tidur? Lebih kurang dalam 3 hari. 3 hari. Mula saya nak try, nak cuba kan. Dalam 3 hari saya tengok kaki dia. Saya tanya, Hafsal, boleh jalan? Saya tanya dia tu. Tak tahulah ya. Saya pun heran. Nanti saya ingat bagi akak sharing sikit. Perasaan ada kata-kata. Abang sudah seronok. Okey, akak cerita hari. Memang manis itu. Kakak malu. Okey, akak cerita sikit. Hari pertama Bioversity tidur bersama dengan abang, apa perasaan anda tinggal balas itu? Saya tidur rasa panas. Rasa haus, Haus. Tak boleh tidur lah satu hari. Besoknya anak saya datang beritahu suruh minum air banyak. Saya minum, baru saya tidur lena. Selama ni saya tak boleh tidur lena pasal saya sakit. Selama ni 2 tahun tak boleh tidur lena. Kaki pun sakit, berdenyut. Hari pertama boleh rasa kaki ada sakit-sakit dalam bawah ini. Mula saya tidur kaki saya sakit, berdenyut. Yang sakit sebelahnya. Selalu saya bangun tidur kaki saya tak boleh pijak, sakit. Bila saya bangun pagi saya baru pijak. Boleh pijak. Okey. Alhamdulillah lah, lepas tu seminggu saya bangun pagi saya tengok TV gambar terang. Tengok TV. Mata terang. Subhanallah. Saya mata 33 tahun bayar anak saya yang sulung. 33 tahun. 33 tahun pakai kacamata. Habis sekarang? Alhamdulillah lah. Sudah terang. Nampak sejak saya pakai biora ni. Nampak handsome Nampak. Mana cermin mata itu? Ini cermin mata memang sudah pakai 33 tahun. Ini baru tukar. Hari yang berapa? Dalam berapa hari you tersedar macam you tengok TV sudah terang? Hari yang seminggu lah. Seminggu boleh pulihkan. Selepas seminggu? Memang ajaib. Power dia lebih kurang berapa? Power berapa? 200 lebih. 200 lebih. Power dia. Baru buat Mia. Yang ni jadi saya akan bagi you pasang tengok. Tengok kalau pasang nanti you jalan jatuh bah. Okey, you tengok. Pasang tengok. Sebenarnya ini bagi akak pasang tengok. Nampak ke tak nampak? Lebih terang ke atau kabur? Kabur lah. Kabur. Ya Allahu Akbar. So sekarang tak payah? Ada pakai. Wah, macam itu Spiderman Spiderman pun macam ini Terang kan? Okey, so sekarang terasa macam selepas you tidur 1 minggu, you punya mata nampak terang. Lepas tu kaki jalan boleh tanpa jalan. Boleh jalan tak Sidem? Kita tunjuk sekali lagi. Boleh jalan tak? Boleh tunjuk. Dulu saya berjalan macam ni. Dulu dia memang macam ni. Sekarang? Tulai saya sekarang. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Sekarang sudah boleh pergi pasar, boleh pergi mana-mana. Sekarang boleh naik motor lagi. Naik motor. Naik motor lagi. Wah, kira abang di belakang, kakak di depan. Naik motor. Memang ajaib. Ya, memang ajaib ya. Saya pun heran. Ya, bagi abang cakap sikit. Saya pun heran. Benda ni boleh memulihkan tenaga kita. Semua okey. Cantik. Heran. Sebab ini cahaya. Sampai sekarang pun tak boleh terima lagi masih. Sayang begitu. Bayangkanlah satu tilam
satu tilam ni boleh memulihkan kita dalam 3 hari atau 4 hari. Tak heran awak? Memang pelik kan? Memang pelik itu. Memang keajaiban tu. Tapi jangan beli satu lah. Kalau begitu hebat jangan beli Saya satu. beli 2. 2 dah. Ya Allah. 2 saya beli. Anak saya 1, saya 1. Lepas ni bang beli 5 pun tak apalah. 5 bilik 5 lah. Memang saya nak cuba anak saya ada istimewa 2 orang. 2, 1 perempuan 1 lelaki. Saya nak cuba pakai muka-muka boleh bercakap. Okey, akhir katanya sampai tengok ada apa nak sampaikan kepada semua orang. Akhir kata. Saya berterima kasih kepada suami saya dan anak-anak saya yang menjaga saya selama ini dan mengesyorkan saya memakai BY ini dan saya BW ini dan saya berterima kasih kepada Ayuh Marketing kerana sudi menjemput saya. Itu saja. Mari terima kasih kepada kita punya testimoni yang begitu hebat. Nama saya Indra, saya berasal dari Nilai. Saya seorang suri rumah tangga. Nilai, ya. Negeri Sembilan. Ya, Nilai Negeri Sembilan. Okay. Apa masalah yang dialami oleh Indra sebelum ni? Saya hadapi masalah senggugut yang teruk sangat. So, kalau saya rasa masa senggugut tu ada pengsan. Bermakna sakit perut sampai pengsan. Pengsan. Okay. Saya sebelum kahwin pun ada masalah senggugut. Sudah lama lah. Sudah lama. Lepas bersalin anak pertama dah tak ada lah. Lepas anak kedua mula sekali. Mula lagi. So lepas anak kedua dah 5 tahun still hadapi masalah tu. Tapi you jumpa doktor ada bagi ubat tak? Saya pergi jumpa doktor bagi ubat tahan sakit. Kadang-kadang kalau ubat tahan sakit tu tak elok, ambil injection tahan sakit. Bagi injection tahan sakit. Sakit berapa hari tu? Contoh bila dah period tu bila? Saya tu masalah period ni 5 hari. So 5 hari berturut-turut kena makan ubat setiap 6 jam sekali. 6 jam sekali makan ubat. Makan ubat tahan sakit. So makan ubat pun sakit itu tak hilang, dia akan berkurangan. Lepas 5 hari saya rasa sakit pinggang. So selama 1 minggu ataupun 1,5 minggu saya kena ambil ubat tahan sakit juga 3 kali sehari. Jadi boleh imagine, boleh contoh tak itu sakit sampai macam mana tu? Sakit macam saya ada 2 orang anak, saya tak boleh masak, tak boleh jaga anak. Kalau dia orang minta apa-apa, marah je. Pasal kita tak boleh bangun, baring je. Dia minta apa-apa, tak dapat buat, so kita naik angin, marah. Lepas tu husband tanya apa-apa pun, alah orang sakit, tak tahu ke? Marah je. Lepas tu kadang-kadang saya macam tak boleh tahan sakit, terhantuk kat dinding-dinding. Dinding? Pergi cari dinding? Untuk macam tu. Tak dapat bangun, anak nangis, tak boleh buat susu. Lagi tension lah. Lagi tension. Tak boleh jaga anak, husband, tak boleh buat kerja rumah, tak boleh masak, baring je. Kalau macam baby kecil, kita tak dapat jaga. Masa sakit tu kita baring, kita dah pengsan, anak kita menangis, tak boleh jaga dia. Kesian tu Jadi pernah tak you pergi cek doktor misalkan apa lagi ada di dalam saya follow up dengan klinik kesihatan, dia bagi ubat tahan sakit saja. Lepas tu ambil appointment, minta doktor dekat doktor, ambil appointment, pergi jumpa ke hospital besar selama 6 bulan lah. Masa tu doktor kata ini senggugut yang sangat teruk. Kalau dia bagi ubat tahan sakit yang high dosage punya, ubat itu kena makan 1 biji sekali sahaja, sehari sahaja. Lebih daripada itu tak boleh, because itu ubat yang high dosage. Lepas gunakan ubat itu tak tahan juga, kena operate keluarkan saya punya rahim. Kalau tak operate itu kemungkinan boleh jadi kanser. Boleh jadi kanser.
So saya continue dengan medicine tu. Doktor suruh bekalkan ubat itu ke mana-mana saja. Bila rasa sakit, makan ubat itu. Jadi bila masa terjumpa produk kita Bioversity ini? Saya dikenalkan dengan Sis Rose ni. Kita kawan selama 15 tahun. Okey, lama. Oh, Sis Rose 15 kawan tahun. 15 tahun. Rakan sekerja. Okey. Lepas kahwin kita lost contact. Kita jumpa balik dengan Facebook. Wah, jumpa balik dalam Facebook. Okey. Lepas tu? Kita sharing kita punya masalah semua kan. Masa tu kawan saya pun menghadapi masalah sengugut masa kerja klinik. Lepas tu Los recommendkan BV dengan saya ni. Lepas tu hari pertama you pergi? Masa saya tak percaya masa Rose bagi BV ni. Pasal kita makan ubat high dosage pun tak hilang sakit. Hanya ni sleep mat boleh hilang ke? Kan? Mula-mula memang tak boleh percaya. Tak percaya. So saya ambil BV tu, saya sandar je dengan BV. Masa tu saya rasa berpeluh. Berapa lama? Selama 10 minit. 10 minit? Sakit tu rasa kurang sikit. Lepas tu rasa berpeluh, dahaga. Lepas tu saya sandar je lah. Lepas tu masa saya sakit perut tu, saya peluk baby macam ni. Letak baby kat sini, saya peluk baby. Dalam 10 minit sakit tu dah kurang. Lepas pakai BB ni, dalam sebulan ni saya tak makan ubat langsung. That means 2,5 minggu saya tak makan ubat. Jadi sebelum ni saya makan ubat 6 jam sekali 5 hari. Lepas 5 hari 1,5 minggu 3 kali sehari ubat tahan sakit. Sekarang tak payah? Tak makan langsung. Jadi itu sakit sudah macam sudah hilang sudah. Ya. Kira natural lah, bila period tu natural keluar. Ya, first day until 5th day. Saya hanya sakit saja. Kalau rasa sakit tu macam nak bersalin. Bayangkanlah kita nak bersalin sekali tu begitu teruk. Setiap bulan 5 kali saya nak bersalin. Setiap bulan kena bersalin. Sekarang tak payah bersalin lagi lah. Tak payah bersalin lagi. So bermakna sekarang tak payah makan ubat lagi. Tak ada. So rasa macam segar. Orang macam suara segar, macam suara gembira kan? Gembira. Husband saya pun tengok saya, dia suka hati. Pasal husband sudah lebih cinta lagi kan? Mak saya pun selalu risau pasal saya duduk asing. Different family. So mak baby kecil-kecil kan. So saya tak dapat jaga. Dia rasa macam terbiar kan. Lepas saya pakai BB ni, tak makan ubat, dia rasa macam lega hatilah. Memang begitu baik ya. Okey, akhir kata ada apa nak sampaikan kepada semua orang? Saya nak syorkan kepada semua dalam seluruh dunia ni, ramai orang menghadapi masalah sunggugut. Puan-puan, adik-adik, jangan risau, jangan ambil ubat tahan sakit. Ubat tahan sakit tu cuma sekadar tahan saja. So kita gunakan Biovelocity, kita boleh hilangkan ubat. Okey, itu saja. Terima kasih kepada kita punya testimoni. Nama saya Nurul Afzan binti Mak Nuri, berusia 30 tahun, berasal daripada Kelantan dan bekerja di Kementerian Kesihatan Malaysia Putrajaya. Saya pun nak tanya, tak tahu nak tanya apa dah. Jadi sebelum ni apa masalah yang dihadapi oleh Puan Nurul Afzan? Pada usia saya 26 tahun, doktor telah mengesahkan saya menghidap sakit darah tinggi. Bermula saya mengandungkan anak sulung saya lah. Selalu kalau orang dengar penyakit darah tinggi ni orang yang dah 40 tahun ke atas kan. Umur 27 sudah masalah darah tinggi. 26. Umur 27. 26 tahun. 26 sudah ada. Dah ada darah tinggi.
Jadi selalu kita dengar orang yang berusia je yang darah tinggi. Bila disahkan tu kan kita, doktor akan bagi ubat dan orang kata ubat tu kita akan makan sepanjang hayat. Sampai bila saya dah makan ubat darah tinggi. Sebab usia saya sekarang baru 30 kan. Baru 4 tahun lah mengenai darah tinggi. Lepas tu bila you ada makan ubat juga untuk darah tinggi punya ubat? Ya, sejak daripada mengandung saya mengambil ubat darah tinggi dan selepas melahirkan pun saya punya darah tinggi masih atas 180, bawah 100 lebih. Wah, tinggi. Tinggi still kena makan ubat lah. Kena makan ubat. Okey. Mula-mula makan ubat tu, efek ubat yang doktor bagi tu, saya batuk kering sebulan. Sebulan saya batuk kering. Lepas tu muka saya keluar ruam. Selepas tu doktor tukar ubat Amlodipine 10 mg. Dengan ubat kolesterol. Satu pagi ubat Amlodipine, ubat darah tinggi. Satu ubat kolesterol malam. Jadi bila adik pernah terjumpa suatu hari kawan saya mengajak saya pergi dengar talk pasal bioavailability lah. Bila saya pergi tu dengar semua talk, lepas tu saya rasa macam saya nak try lah, sebab takkan hari-hari saya makan ubat kan. Saya malam tu saya terus ambil, saya beli satu, dan malam tu saya tidur pukul 3 pagi. Saya sebenarnya malam tak cukup